Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita lahir hingga sekarang ini, tidak pernah putus nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, iaitu nikmat di mana dikurniakan kepada kita ini hidup, di mana sebelum ini belum lagi kita disebut ada. Maka adanya kita dihidupkan oleh Allah bukanlah kita ni hidup, tetapi sebenarnya menceritakan tentang yang hidup, yang esa, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamai keimanan. Sekiranya kita belum lagi mempercayai bahawa kita ini tidak memiliki hidup, maka hidup yang Allah anugerahkan kepada kita iaitu untuk diperlihatkan, untuk diperlihatkan kebesaran dan keagungan cerita-cerita Allah Subhanahu, kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka itu perhebatkanlah supaya hilang keakuan diri kita bahawa segala aturan dan juga kehendak-kehendak dalam kehidupan kita adalah aturan kehendak-kehendaknya juga. Seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepadaku ya Allah supaya hilang keakuan diriku. Iaitu tidak lain, kalimahnya adalah kalimah la ilaha illallah. Janganlah ya Allah Kau berikan kepadaku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Maka fahamilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kerap selalu berada dalam keadaan hilang keakuan diri. Kerana wahyu yang turun itu harus hilang keakuan diri. Ilmu wahyu yang di sisi Allah itu haruslah berkehendak kepada kesucian. Maka apabila kesucian tidak ada keakuan diri, maka turunlah wahyu itu. Begitulah juga kita ini sentiasa berada di dalam keadaan kesucian, hilang keakuan diri, barulah kita dapat rasakan setiap yang turun, yang datang kepada kehendak-kehendak pada diri kita ini tidak lain adalah semata-mata adalah daripada kehendak-kehendak Allah yang menurunkan kepada dalam kitab kita ini, di mana di dalam turunnya kitab itu, kefahaman tu, maka tidak ada kebengkokan, ya, sentiasa tepat, sentiasa suci, sentiasa halus, ya, sentiasa kudus. Maka kalimat-kalimat itu akan datang, kita rasakan bukan daripada lintasan-lintasan iblis, lintasan hawa nafsu, lintasan selain daripada, melainkan adalah lintasan-lintasan daripada khatir Rabbani yang suci, yang kalimat-kalimat Rabbi itu. Maka itu yang turun di dalam pita rakaman kita. Maka di situ kita akan rasakan bahawasanya tidak ada lagi keakuan diri kita.
Bila tidak ada rasa keakuan diri kita, maka jelas apa yang datang itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah daripada kita. Dan kita merasakan betapa hebatnya, betapa agungnya kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dialah yang layak membesarkan diri dia. Kita mengesakan Allah, dan seperti mana sebenarnya dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Tidak ada lagi keakuan diri. Ini yang mana disebutkan, yang mana manis tiada pahitnya kehidupan kita kalau kita benar-benar mengesakan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan, merasakan subhanallah, merasakan kepujian yang mana harus Allah itu yang memuji akan dirinya sendiri. Maka itu yang akan dapat kita rasakan zuk ataupun kemanisan dalam setiap hidup kita. Setiap hidup kita ni adalah ibadah. Apatah lagi kita melakukan solat, lagi menjadi kerasa keasyikan kita kepada Allah. Di luar solat pun kita rasakan juga keasyikan kepada Allah. Maka sentiasa kita berada di dalam keadaan keasyikan dengan Allah, kerana hilangnya keakuan diri, di mana Allah telah meleburkan rasa keakuan diri kita. Maka yang ada adalah kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hala tujuan hidup kita sebenar. Kalau kita benar-benar memahaminya, maka kita akan terus duduk dalam makam kedudukan ini, kerana tidak ada yang lebih hebat kedudukan ini melainkan kedudukan di mana kita merasakan hilang keakuan diri kita. Kita tetapkan hati kita, kita teguhkan hati kita, kita tetap berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menyusun kehidupan kita hingga tidak ada lagi keakuan diri kita. Benar-benar kita merasakan bahawasanya Allah lah yang mengatur di sekalian alam ini. Dengan sekali pandang kita merasakan bahawa tak ada lain lagi melainkan Engkaulah ya Allah, Engkaulah ya Allah, Engkaulah pendengaran, Engkaulah penglihatan, Engkaulah yang hidup, Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang mengatur sekalian alam ini ya Allah, Engkau yang menguasa atas segala-galanya ya Allah. Maka kita jelas merasakan itu nanti, maka kita akan merasakan kemanisan iman, kita akan merasakan indahnya kehidupan kita dan tenangnya kehidupan kita, di mana selalu keadaan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan manja, iaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di mana kita rasakan Allah memanggil kita dalam keadaan kita ini tenang, tidak ada rasa keakuan diri kita, maka kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan manja, iaitu wahai jiwa yang tenang. Alhamdulillah. Apabila kita dapat duduk di situ, maka kita berada di dalam ketenangan setelah Allah memanggil kita. Apakah yang ada lebih hebat lagi bila Allah sendiri memanggil kita dengan jiwa yang tenang? Maka apabila Allah yang sendiri memanggil kita dengan jiwa yang tenang, maka berbahagialah kita, maka mendapatlah keberuntungan kita, mendapatlah kita kemenangan di dunia lagi. Apatah lagi Allah akan membalasi nanti yang terlebih baik di sisi Allah di akhirat nanti insya-Allah. Dari itu harus kita berpegang kepada sesuatu yang tegas, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tegas. Tegas di mana tegas memegang teguh keakuan dirinya, betul-betul tidak mahu dia dipegang. Di mana keteguhan ini dipegang, di mana dia harus mengesakan Allah benar-benar. Setiap penglihatan, setiap pendengaran, setiap kelakuan, setiap rasaan, semua dia rasakan hanya Engkaulah ya Allah. Jadi tegas di situ. Ketegasan ini perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Bersungguh-sungguh kita tak mahu rasa keakuan diri, tegas, benar-benar tegas, melawan, berperang, supaya tidak mahu keakuan diri. Selagi kita tidak tegas, tidak berperang, tidak kita lawan, tidak kita perangi, tidak kita mohon kepada Allah sebenar-benar, supaya kita dapat tegas, kita dapat menentang keakuan diri, supaya hilang keakuan diri kita.
Yang ada adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita harus tegas dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak ada tegas, maka kita tidak akan dapat bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mencapai kepada kedekatan hampir bersama dengan Rasulullah SAW, tidak lain kita kena tegas benar-benar. Tegas yang mana? Di dalam diri kita ini banyak keakuan-keakuan diri dalam kehidupan. Maka kita perhatikan, buang lawan. Kita angkat gelas, kita rasa akuan diri, buang. Bukan aku angkat, engkau yang angkat. Yang suap, engkau yang berkehendak ya Allah. Engkau yang menciptakan air ni, engkau yang menciptakan beras ini, nasi, engkau yang menciptakan lauk. Semuanya kita nampak itu tegas. Kita menampakkan bahawa engkau lah ya Allah yang menjadikan, menciptakan itu. Tak nampak yang lain. Tak ada lagi kita merasakan ada sesuatu makhluk yang membuat sesuatu yang kita lihat itu. Melainkan kita nampak Allah lah dahulu sebelum kita lihat sesuatu itu. Maka kita tegas dalam kehidupan kita, barulah kita akan dapat kemenangan. Apa kemenangan tu? Akan datang rasa kasih sayang, akan datang nanti rasa ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama kita. Kita akan sayang kepada semua, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ibu bapa, kepada semua makhluk-makhluk Allah. Semuanya kita akan ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama kita. Manisnya rasa kasih sayang itu setelah kita tegas terhadap hilangkan keakuan diri. Bila hilang keakuan diri, tegas, betul-betul tegas. Kita perangi, kita tak mau, benci. Kita hukum kalau kita ada rasa keakuan diri, kita hukum diri kita. Satu kesalahan yang sangat besar. Kita buat tegas betul-betul. Maka kita apabila kita dapat buat gitu, maka Allah mengurniakan kepada kita kemenangan untuk menewaskan, menundukkan keakuan diri kita. Sebab hanya Allah yang boleh menundukkan, menghilangkan keakuan diri kita, meleburkan diri kita. Kullu man 'alaiha fan, semua dileburkan setelah kita hendak kita melihat di mana diri kita tak ada lagi keakuan diri, di mana kita hanya mengakui bahawa dialah keesaan dialah dengan diri keesaannya. Maka itulah yang disabdakan Rasulullah, manis tiada pahit. Dapat kita rasakan ruhama'u bainahum setelah kita tegas kepada keadaan itu tadi, keadaan dalam diri kita, kita tegas, maka kita akan mendapatkan ruhama'u bain, kasih sayang. Kita memandang apa pun, kita melihat apa pun, semua dalam keadaan kasih sayang. Kerana kita nampak tidak lain itu semua adalah dengan penglihatan Allah, dan sesungguhnya Allah lah memandang pada dirinya sendiri dan asyik pada dirinya sendiri. Maka lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita benar-benar hendakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar ikhlas, suci, maka kita akan mencari jalan, walaupun jalan itu susah, tetapi kesusahan jalan nak menempuh hendakkan kepada Allah, maka Allah lah sendiri akan memudahkan. Sebelum habis susah, dalam kesusahan itu sendiri kita nak menempuh hendakkan Allah, dalam susah itu sendiri Allah memberi kemudahan. Fahami benar-benar, kita memang tidak mampu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita akan merasa bahagia apabila kita tahu kesusahan itu menandakan apabila Allah akan mudahkan kita. Bukan kesusahan tu akan terus susah, tapi kesusahan tu, dalam kesusahan tu kita nak menempuh jalan Allah, Allah yang akan hilangkan kesusahan itu. Sebelum kesusahan itu hilang, Allah yang menghilangkan dulu kesusahan itu. Jadi hayati, fahami, supaya diri kita bersentiasa dalam keadaan tiada la ilah, semuanya tiada, melainkan yang ada hanya Allah. Jadi kehidupan kita sentiasa berdiri, duduk, baring, rukuk, apapun keadaan kita dalam keadaan mengesakan tafakkaru, melihat segala sesuatu, tidak berpandang sesuatu melainkan Allah dahulu. Tidak mendengar kipas-kipas, melainkan yang masuk hanya Allah pendengaran kita. Darah, nafas turun dan naik kita, sentiasa kita rasakan bahawa dialah yang menaikkan, dia menurunkan. Dan hilang nyawa kita, sentiasa kita dalam keadaan kebingungan.
tak ada tak ada apa pun yang boleh menolong kita. Kekalian alam ni tak dapat menolong kita. Nafas kita naik turun pun Allah lah yang naikkan dan turunkan. Dan jadi kita yakin bahawa Engkau lah ya Allah. Jadi kebingungan itu kita serahkan kepada Allah. Dah bingung, dah tak boleh nak apa, kita serahkan. Semua kita lihat makhluk tak ada kuasa apa semua. Kita pun tak ada kuasa. Jadi yang kita tahu semua nanti dihidupkan Allah. Semuanya dihidupkan. Yang kita lihat sekian alam termasuk diri kita, semua kita nampak Allah lah yang menghidupkan. Allah yang memberikan kudrat. Allah yang memberikan kehendak untuk dia sesuatu, untuk bergerak atau berjalan atau diam sekalipun, semua atas kehendak-kehendak, kudrat dan iradat Allah. Tiada lagi rasa yang kita nampak ada kekuasaan, melainkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sentiasa dia menguruskan segala yang di langit dan di bumi, seisi-isinya, yang kita zahir, yang nampak zahir maupun yang batin, yang gaib, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah hal tujuan kita, tak ada lain. Inilah yang dinamakan kemenangan. Maka teguhkan, maka kita ajakkan kepada wan nazira, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana tinggi pun ilmu kita, makrifat tinggi macam mana pun, tetap kita mengesakan Allah. Jangan lari tajuk. Jangan sampai dah makrifat kita kata kita tak perlu dah. Tak mau. Tetap hilang keakuan diri, tetap syariat tak boleh ditinggal, tetap kita ikut tarikat, hakikat wal makrifat, keempat-empat ni seiringan, barulah sempurna. Jangan salah satu tinggal, tak boleh. Makrifat ada, hakikat ada, syariat, tarikat ada, syariat tak buat, tak boleh. Dia seiringan. Ini Rasulullah SAW bagi tahu. Jangan kita bila tertipu dengan makrifat yang tinggi, kita kata tak payah dah syariat. Tak boleh. Tak sempurna. Sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan kita. Teguhkan lagi. Daripada sehari ke sehari teguhkan lagi. Jangan kita besok kita mundur turun, jangan. Besok lagi kita yakin. Kita tidak ada keakuan ini. Lagi yakin. Kita teguhkan lagi, esakan. Setiap yang kita lihat semua la ilaha illallah, semua dah tak ada. Yang ada menyatakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang kita lihat sesuatu itu menunjukkan, membuatkan kita lupa kepada Allah. Sesuatu yang kita lihat tu kita nampak hanya Allah Subhanahu. Bukanlah kita lihat kipas tu Allah, tetapi yang menjadikan tu sampai kita nampak semuanya daripada Allah. InsyaAllah ya, kita amalkan dalam kehidupan kita, di mana kena tegas. Kehidupan kita perlu tegas. Rasulullah SAW kalau tidak tegas, habislah. Tak ada siapa boleh ikut. Jadi Rasulullah ni memang tegas. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, kau ni tidak ada Muhammad, yang ada hanya aku. Betul-betul Rasulullah SAW ya, yakin, pegang, tak ada dirinya, yang ada hanya Allah. Dia bergerak, duduk, baring, apa pun dia rasakan Allah. Dah fana fil baqa' dah Rasulullah. Baru Rasulullah mudah menerima wahyu. Menjaga kesucian. Semalam saya dah kata, menjaga kesucian itu lebih sulit daripada kita berbuat kebaikan. Bukan saya tak pergi buat kebaikan. Kita buat kebaikan, nanti kita ingat imbalan, itu bukan kesucian. Tapi kalau kita buat kebaikan, kita rasa bukan kita, tetapi kebaikan tu adalah daripada Allah, itu kesucian nama dia. Itu kita menjaga kesuci, hilang keakuan diri. Engkau lah ya Allah, duit engkau. Aku bekerja tadi gunakan kudrat engkau. Aku dapat gaji daripada engkau. Engkau punya ya Allah. Dan engkau suruh infak pun engkau. Semua engkau ya Allah. Tak ada satu pun hak aku ya Allah, melainkan semuanya hak Allah SWT. Kita tegaskan. Kalau tak tegas tak boleh. Tegas betul-betul. Asidah walal kufar, baru kita rasa manis. Rohama'u bainahum, kasih sayang baru kita nampak sesama kita. Tapi kalau kita tak tegas, macam mana nak hidupkan kasih sayang yang sebenar-benar? Kita sendiri tak tegas. Sedangkan Allah suruh kita tegas. Buang. Jangan ada keakuan diri. Buang, tegas, buang. Pedulikan orang lain. Kita kena buang, tak ada keakuan diri.
betul-betul kita rasakan Allah, bukan kita ni Allah. Nanti kan dituduh kita sesat juga. Sekarang ni musim menyesatkan orang ni sekarang ni. Musim-musim, ada musim dia nak menyesatkan orang, ada musim dia. Orang tak sesat pun jadi sesat juga. Dia sudah yang menyesatkan, yang kata sesat tu dia sendiri pun tak tahu dia sesat ke tak. Pelik lagi kita ni. Itu tadi kita tak faham apa itu sesat. Insya-Allah. Itu saya rasa cukup dulu, kita bagi Pak Alang untuk cakap, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya juga mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dengan limpah kurnia, inayah, taufik dan petunjuk dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada malam ini sambungan talk kita dapat dengar lagi daripada ustaz pembimbing rohani kita, masya-Allah, pada malam ini dengan penekanan yang ustaz bagi terhadap kesungguhan untuk menghilangkan keakuan diri, terutamanya dalam diri saya lah, nak hilangkan keakuan dengan kalimah tauhid, itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya segala-galanya adalah daripada Allah. Segala perbuatan dan sebagainya, percakapan, semuanya daripada Allah. Nak asalkan yang tu. Yang ustaz tekankan tadi ni, supaya dapat lahirkan ruhama ubainahum tu. Masya-Allah. Dapat lahirkan kasih sayang tu, masya-Allah. Kena bersungguh-sungguh. Saya sendirilah nak kena bersungguh-sungguh. Kena ingat betul-betul, tekan betul-betul, hilangkan keakuan. Tak ada daya dan upaya daripada diri aku, kecuali semua dengan izin, dengan kudrat, dengan kekuatan daripada Allah SWT. Yang kita ada ni, zahir ni, hanyalah Allah SWT nak zahirkan kehebatan dan kebesaran dia, nak tunjukkan ayat-ayat Allah SWT untuk kita dapat melihat kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, nak keluarkan asyidda'u 'alal kufar tu, masya-Allah. Jadi sikit itulah yang saya nak kena usaha, nak kena ingat, nak kena bersungguh-sungguh, nak fahamkan pada malam ini. Alhamdulillah, syukur banyak. Jadi itulah saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Alhamdulillah bil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka amat-amat bersyukur kita pada malam ini diperdengarkan melalui pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentang talk yang bertajuk apa tadi? Tegas terhadap kekafiran, kekufuran di dalam diri kita, iaitu menyatakan bahawa malam ini dan malam berikutnya menyatakan hal tuju tak lain mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tiada keakuan diri. Seperti mana kitab-kitab yang tertulis, ini bukan main reka-reka ni kan, kitab-kitab yang tertulis. Saya bermuzakarah tadi dengan isteri saya tadi. La tu menafikan, itu dikatakan nafi dan isbat, ada dalam kitab. Ustaz cakap tadi Muslim menyesatkan. Jadi tak tabayun ke benda ni? Tak tabayun ke? Itu dikatakan wahdah ni kalau tak bawa kan, tu suka dia nak menyesatkan orang, yang sesatkan orang sini, ni sesatkan orang sini. Benda tu kena tabayun dulu. Kalau nak cakap tu kena tabayun dulu. Jadi kita ni taklah nak menyalahkan sesiapa, tetapi kita sebenarnya, macam Ustaz cakap, kesucian saya melihat daripada diri saya kan, saya melihat daripada diri saya. Banyak lagi yang tak clear. Itulah keakuan diri. Kita kena menafikan la ilaha illallah. Pakaian kita la, yang hak Allah tu ada, yang tak ada. Sebelum terjadi apa-apa pun dia je yang ada sebenarnya. Itu nak ditegaskan malam ni kan. Jadi itulah kita nak kena faham. Siapa yang dengar YouTube ni, tak kisahlah dia siapa, dia ustaz ke, dia penceramah bebas ke, ini kita kena betul-betul tabayun. Saya pun tak ada ilmu juga, macam tuan-tuan guru ke ataupun siapa-siapa pun kan. Hak yang batil, jangan duduk di hak yang batil, duduk betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nafikan keakuan diri yang ada esanya. Jadi terpancarlah yang dikatakan ruhama bainahum tadi tu. Kasih sayang, berkasih sayang kan, di antara sesama. Kasih sayang tu tinggi. Jadi dia akan nampak benda-benda ni semua. InsyaAllah saya mengajak semua benar-benar YouTube ke, siapa yang mendengar, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, bawalah wadah, jangan bawa ilmu. Sebab hadis kursi dah bagi tahu dah. Hadis kursi pun kita kena benar-benar meyakini dia apa dia. Sekiranya engkau datang kepadaku membawa ilmu, membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku, Allah Ta'ala beritahu, dengan membawa ilmu, kau akan dipertanggungjawabkan. Dan sekiranya engkau datang kepadaku dengan aku kepada aku, maknanya tak ada keakuan diri, dia nafikan keakuan diri dia, macam Rasulullah SAW bawa, memerangi keakuan diri dia semua. Baru datang kesucian yang dikatakan menyatakan kepada keesaan zatnya. Itu dia. Macam Ustaz cakap tadi, bukan kita nak cakap macam ni, kita ni wahdatul wujud, tak ada. Kena imani dulu kan, benda ni bidang masing-masing. Benda ilmu roh ni benda yang dikatakan ilmu roh ni tak banyak kan, illa qalila. Tapi biarlah kita duduk dalam golongan orang yang sedikit tadi, beruntunglah kita. Rasulullah cakap membawa kabar gembira, mubasyiran wa nazira. Ini kabar gembira, penafian keakuan diri kita. Kita tak boleh merasa kita ni hebat, kita tak merasa kita ni hidup. Macam Syekh Abdul Qadir ni memecahkan kalimah la ilaha illallah tu, kalimah tauhid la ilaha illallah tu,
la hayyun la alimun la qadirun la sami'un la basirun la mutakallimun lahul mawjud illallah. Itu ketua segala wali beritahu. Takkan kita tak mempercayainya. Kita nak salahkan orang ni, nak salahkan orang tu, itu tak penting bagi saya, kan? Tapi kita mengajak kasih sayang, ruhamah bainahum. Kita mengajak sama-sama kasih sayang di antara sesama kita, insya-Allah. Dengan pancaran kalimah, dengan pancaran yang dipancarkan kalam daripada kalam Allah ini, mudah-mudahan saya mendoakan agar pancaran kalimah kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini terpancar daripada lubuk hati masing-masing pendengar YouTube dan siapa saja yang berada dalam hati orang yang sentiasa berkasih sayang. InsyaAllah, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh semua tadi teman-teman kita, semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus suci, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Kerana apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi tu tak lain mengarahkan, mengesakan kepada Allah dan mengarahkan kepada seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Bukanlah saya nak menambah lagi banyak, tetapi saya nak menambahkan sedikit je, iaitu di mana asida walal kufar. Tegas ni, perkataan tegas ni kadang-kadang kita salah faham. Tegas ni bukan maknanya garang, marah, bukan. Kena faham tegas ni. Asida'u alal kufar, kata Allah SWT, firman Allah surah Al-Fat tu. Asida'u alal kufar ni, kalau kita tak buat, kita tak bersama dengan Rasulullah SAW. Tegasnya macam mana tu? Tegas bila dikatakan tidak ada keakuan diri, la ilaha illallah, jangan lagi rasa nak cuba-cuba ingat nak ada rasa diri tu. Tu yang dikatakan tegas, betul-betul nombor satu. Kalau itu kita tak dapat tegas kan, yang lain memang tak boleh tegas juga. Tak dapat kita nak lawan. Pertama sekali kita kena tegas adalah kita tak ada. Jangan angan-angan kita nak rasa kita ada. Tu angan-angan tu. Betul-betul kita, betul-betul aku ni tak ada, yang adanya dia. Bukan aku ni dia, tapi sebenarnya dia yang ada, semuanya bina. Jangan salah faham. Dia kata begini, si Haji dah mengaku Tuhan dah ni. Ni wadatul wujud dah ni. Ini manunggaling kaulah gusti dia. Macam-macam dia cok. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita mengatakan la ilaha illallah, tak lari tajuk. Tak ada kita ni. Adam tu tak ada, semua nabi-nabi semua tak ada pakaian dia orang. Semuanya tak yang kudrat dia tak ada. Tuhan ni kudrat lah, tak ada kudratku, tak ada kehidupanku, tak ada perkataanku, tiada kehendakku, tiada apa pun, tak ada pendengaranku, penglihatan tak ada. Yang ada apa dia penglihatan? Dia melihat dengan penglihatan Allah. Ni kau hidup, ni hidup kehidupan Allah, bukan hidupan aku. Ini kehendak cerita dia semua. Baik apa pun dia jadi, semua atas kehendak cerita dia. Baru kita tahu semua tak ada kuasa, yang ada kuasanya bukan saya aja, semua kita semua tak ada kuasa. Bila kita dah yakin ni, baru kita lihat iblis ke malaikat maut, semua tak ada kuasa nanti kita nampak. Melainkan melainkan Allah kuasa tu Allah. Jadi kita nampak tak malaikat tu ada kuasa, tak nampak. Kita nampak Allah dan punya kuasa. Kita gerak tu, kita tak rasa kita punya gerak tu ada kudrat Allah. Itu yang kita nak kena tegas. Tu tegas asidah walal. Tegas tu kalau tak ada dalam diri kita ketegasan itu, habislah kita. Kita tak bersama dengan Muhammad. Nak tegas, tegas, betul-betul tegas. Bukan marah tau. Kita dulu. Biarlah orang kata marah pun marah. Itu bukan marah, kita tegas. Tak mau, tak boleh rasa ada aku. Aku tak ada. Ini masa pula aku boleh angkat ni. Ya angkat engkau ya Allah, ya kudrat engkau. Aku tak melihat ya Allah, hukum diri. Ya Allah, aku dah silap, aku nak melihat dengan penglihatan aku. Maka aku melihat dengan penglihatan aku nampak dinding-dinding, aku tak nampak mentauhidkan penglihatan. Kita tak dengar, kita dengar bunyi kipas, zang tu dengar, semua kita dengar tu je banyak dengar. Supaya kita dengar dengan pendengaran hawa nafsu. Kalau kita mendengar dengan pendengaran Allah, lain semua bunyi semua masuk tetap Allah. Apa bunyi pun 1000 jenis.
tetap yang masuk dalam kedengaran kita adalah sebab kita mendengar dengan pendengaran Allah. Itu nak ditauhidkan, nak ditegaskan. Kalau ini kita tak lurus lagi, macam mana kita nak bawa amalan-amalan lain? Macam mana kita nak tauhidkan amalan lain? Macam mana kita nak tauhidkan sekalian alam ni? Dalam diri kita belum lurus lagi. Jadi itu saya cakap, cari pembimbing rohani. Buang keakuan diri betul-betul. Baru dia akan tunjukkan kepada kita. Bila dia dah tunjuk kita faham, barulah rupanya kita tahu kita bukan mengambil ini ilmu dari guru tetapi daripada Allah. Tapi harus ada pembimbing rohani dulu, supaya dapat dipantau kita. Bukan sekarang kita cakapnya. Kalau ibarat Maradona lah, tak ada jurulatih, macam mana dia nak main untuk world punya? Tak boleh dia, wakil negeri pun tak boleh. Jadi dia ada pembimbing, apatah lagi untuk nak dapatkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata menurut Nabi Muhammad SAW, setiap kita punya ni apa, zaman kita ni masing-masing, zaman kita masing-masing ni, Rasulullah SAW beritahu ada pembimbing rohani ni untuk temu pada Allah. Pembimbing rohani. Maka berdoa, carilah, ikutilah. Siapa yang tak dapat ikuti, tak dapat cari, dia tak mau cari ke, ada depan mata, maka kalau dia matinya dalam keadaan kafir, jahiliyah, wa auzubillah. Ini bukan saya cakap, Nabi Muhammad SAW beritahu. Dan Sayyidina Ali pun ucapkan lagi. Sebab pembimbing rohani sahabat-sahabat tentulah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun ada, dia bagi tahu ada pembimbing dia menggantikan aku tu, ada. Setiap zaman masing-masing yang kita kata tak ada. Itulah wali-wali Allah. Kita wali-wali Allah ni kalau nak kenal, bila kita pandang dia kita pandang nampak wajah Allah. Maknanya kita hendak seronok nak berzikir. Hati kita seronok nak beribadah bila memandang dia. Hati kita ingat pada Allah bila memandang. Sebab doa-doa para wali Allah, ya Allah, jangan biarkan orang memandang kau, melainkan mandang wajah kau. Ingat kau, bukan mandang wajah dia tu. Begitu sekali doa para wali Allah. Jadi ciri-ciri para wali tu gitu. Ya, tenang hati kita duduk dengan dia. Dia tak mau bawa kita lalai. Dia selalu dia berjumpa dengan dia tu sekali, dia akan ingat, dia akan doakan kita. Kalau dia jalan satu kampung tu gelap jadi terang, ibaratnya gitu. Baca Quran tak gerti tafsir, kalau dia lalu wali tu boleh faham tafsir Quran, boleh faham apa kehendak Allah ayat-ayat. Itu ciri-ciri wali Allah, kekasih Allah. Jangan kita tak kenal pula nanti. Kita hidup zaman ni, setiap zaman kita ada. Jangan kita buta. Buta tak nampak ni, banyak buta lah dengan Allah Ta'ala. Kekasih Allah kita tak nampak. Jadi kita sama-sama lah, ya, sama-sama mohon, minta betul-betul kepada Allah supaya tegas tu bukanlah tegas tu marah, tegas tu garang, tegas tu barat, bukan. Tegas tu perlu itu sifat yang Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau nak bersama dengan Rasulullah SAW, mesti watak pertama adalah tegas. Tegas tu apa? Diri kau harus tegas. Kau tak perlu ada ingat diri kau lagi. Yang ada hanya Allah. Setiap diri kita dah pakai wama romaita izra, bukan aku sedekah, bukan aku puasa, bukan aku solat. Walaupun kita solat, kita menafikan engkau lah ya Allah, engkau lah yang puasa, engkau yang buat, engkau yang sedekah, engkau yang infak, bukan aku yang buat. Dia tegas di situ. Tegas di situ. Baru tegas kat luar. Dalam diri tak selesai tegas lagi, macam mana nak luar? Asidah wal kufar di dalam tegas dulu. Buang keakuan diri betul-betul. Barulah kita nampak kasih sayang, baru yang lain tu kita betulkan, tegas. Betulkan yang di luar dengan kasih sayang yang kita dapat tadi. Selepas rohama, selepas asidah wal kufar betul-betul Allah kurniakan rohamau. Sebab kita nampak kasih sayang, kita bercakap tegas tu atas kasih sayang. Tak ada jalan lain. Kalau kasih sayang kita tak ada tegas, dia tak mentauhid, dia ada keakuan diri, kita kasih sayang, bukan saya kata tak boleh, dia tu takkan jadi betul. Jadi nak betul dengan dia, kasih sayang tu harus tegas.
Tegas tu akan datangkan kasih sayang yang kuat, rahmah ubai. Tapi kalau tak ada tegas, kita biarkan sudah, lantaklah kau. Kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau ada keakuan diri, lantak kau. Aku tak sayang dengan kau. Tak boleh. Dia kalau ada sifat tegas tu, kita dah buang tegas tu, datang kasih sayang, kita akan juga kasih sayang yang lain buangkan. Tegas buang. Kau tak sayang ke diri kau sendiri? Kenapa kau nak aku diri kau? Kau tak ada yang ada. Memang Allah bagi tahu, Allah memang bagi tahu. Allah dah menyatakan, allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsan. Memang Allah Taala kata, aku jadikan mati dan juga kehidupan kau untuk aku terlihat siapa yang ahsanu amala tu apa? Rasa tak ada keakuan diri lah. Jadi kembali balik, tak ada keakuan diri, itulah ahsanu yang Allah Taala nak lihat. Kalau kita tak faham, ahsanu amala tu kita buat kebaikan ni, puasa ni, solat banyak-banyak. Bukan saya cakap tak boleh, tapi bukan tu ahsanu amala. Keakuan diri hilang, baru kita buat semua, kita tak rasa kita yang buat solat, kita tak buat, kita rasakan semuanya atas kudrat dia. Aku boleh qiyam mulai 5 tahun berturut-turut ni tanpa berhenti kerana engkau ya Allah, bukan hebatnya aku ya Allah. Itu tak ada keakuan dia tak mengaku dia yang melakukan. Itu semua hak Allah. Dia yang berkehendak, Allah Ta'ala. Dia yang nak menyembah dirinya sendiri. Itu kemuncaknya. Bukan rasa saja dia nak mengaku Tuhan. Bukan. Kerja kita tak habis nak nyesatkan orang tak betul dia cari. Kita nak tak betul kau, kita kena duduklah dengan dia dulu. Kefahaman tu tadi. Ya. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Wa'afu minkum dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.